Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya akan ceritakan tentang sistem intake dan sistem exhaust. Sebelum engine block ni, inilah sistem intake. Ada air filter, throttle body, intake manifold. Selepas engine block ni, sistem exhaust, exhaust manifold, catalytic converter, resonator, muffler dan tailpipe. Tujuan sistem intake dengan sistem exhaust ni senang ceritalah, untuk ambil udara, untuk masukkan udara dan keluarkan udara. Masukkan udara, keluarkan udara. Start dekat sini, udara akan masuk, air filter ni akan tapis udara tu daripada kotoran-kotoran. Kemudian pergi ke throttle body ni akan kawal udara yang masuk ke dalam intake manifold ni. Dan intake manifold ni akan bawa udara dekat setiap silinder block ni. Pembakaran akan berlaku dalam tu. Sisa pembakaran akan pergi dekat exhaust manifold. Okay. Bila sisa pembakaran, mestilah panas kan. Jadi exhaust manifold ni biasanya akan ada penghadang haba untuk mengelakkan bahagian-bahagian lain pada dalam enjin tu panas juga. Okay, dia akan pergi dekat catalytic converter. Okay. Function catalytic converter ni adalah untuk ubah gas-gas yang bahaya menjadi lebih kurang bahaya. Okay. Kalau pembakaran dalam enjin ni perfect, sisa pembakaran yang akan dihasilkan adalah karbon dioksida dan air. Tapi pembakaran enjin ni takkan perfect, jadi akan ada gas-gas lain juga yang dihasilkan. Okay, kita akan pergi satu-satu, mana yang sempat lah. Okay, satu, air. Okay, air tak ada masalah. Yang dua, karbon dioksida. Okay, karbon dioksida ni pun macam tak ada masalah sangat dekat kesihatan kita, kesihatan manusia. Tapi dia masalah dekat alam sekitar. Sebab ciri-ciri karbon dioksida ni adalah memerangkap haba. Jadi dia boleh menyebabkan pemanasan global. Yang ketiga, karbon monoksida. Okay, karbon monoksida ni mesti korang pernah dengar. Yang contohnya karbon monoksida poisoning, keluar dalam berita, duduk dalam kereta tiba-tiba meninggal. Jadi karbon monoksida ni memang bahaya, memang toksik dekat manusia. Jadi sebab apa dia bahaya? Saya terangkan sikit je. Okay, dalam badan kita ni ada salur darah lah. Okay, dalam salur darah ni ada sel darah merah. Dalam sel darah merah tu ada hemoglobin. Jadi bila kita bernafas, oksigen tu akan masuk pergi ke paru-paru. Hemoglobin tu akan ambil oksigen tu dan bawa kepada sel-sel dalam badan kita. Tapi bila ada karbon monoksida masuk dengan oksigen sekali, hemoglobin tu dia akan pilih karbon monoksida. Dia tak pilih oksigen. Dia lagi suka dekat karbon monoksida. Jadi oksigen tak diambil masuk dalam darah, macam mana kita punya sel-sel nak dapat oksigen? Sebab tu bahayanya karbon monoksida poisoning ni. Itu dah tiga. Okay, yang keempat ada nitrogen oxide. Okay, nitrogen oxide ni pun bahaya juga, sebab dia boleh menyebabkan hujan asid. Bila hujan asid, dia kena kat tanaman, kena dekat pergi masuk dalam sungai, lepas tu boleh kena kat kulit. Jadi bahayalah untuk kesihatan manusia. Ada juga lagi benda-benda lain, contoh macam hidrokarbon semua tu, tapi kita takkan pergilah yang tu. Okay, jadi sebelum catalytic converter ni ada oxygen sensor, dan selepas ni pun biasanya ada oxygen sensor juga. Tujuan dia ialah untuk mengesan oksigen yang masuk. Contohnya dia kesan oksigen yang masuk dalam ni, banyak oksigen masuk dalam ni. Maksudnya dia tahulah oksigen tak digunakan semuanya dalam pembakaran ni. Jadi dia akan masukkan minyak lagi untuk gunakan semua oksigen tu, baru pembakaran tu lebih okey lah, lebih bagus. Power ni hasilnya pun lebih bagus. Kemudian resonator dengan muffler. Oh, kejap. Sebelum tu, okay, kan kita dah tahu function catalytic converter ni untuk ubah gas-gas yang bahaya tadi tu menjadi lebih kurang bahaya. Ambil satu contoh. Contohnya karbon monoksida. Kita dah tahu kan dia bahaya, poison dekat manusia. Jadi dia akan ubah jadi karbon dioksida. Okay, karbon dioksida ni kurang bahaya kat manusia, tapi macam saya terangkan tadi, dia bahaya dekat alam sekitar sebab boleh menyebabkan pemanasan global. Jadi daripada sini jugalah boleh lahirnya macam perbincangan tentang antara kereta elektrik ke kereta combustion ni lah, mana lebih bagus. Tapi kita takkan bincang dalam ni, itu pembincangan lain. Kemudian resonator dengan muffler. Resonator dengan muffler ni
Tujuan ni lah untuk kedapkan bunyi, untuk senyapkan bunyi enjin tu. Resonator ni tak semestinya dalam kereta, tapi muffler ni memang akan ada dan akan berakhir dengan tailpipe. Okay, dalam video saya tentang bagaimanakah enjin kereta berfungsi, kalau korang nak tahu apa yang berlaku dalam enjin block ni, korang boleh tengok video saya tentang bagaimanakah enjin kereta berfungsi. Dalam tu juga saya bagi tahu kenapa kita perlu tahu bagaimanakah enjin kereta berfungsi, bahagian-bahagian dalam enjin tu, supaya kita tahu macam mana pembuat kereta ni modify bahagian-bahagian tu untuk menghasilkan lebih power dan penjimatan minyak. Sama juga dengan ni. Kenapa kita kena tahu sistem intake dengan sistem exhaust ni, supaya kita boleh modify lah bahagian-bahagian ni untuk menghasilkan lebih power. Ada dua teori. Kalau udara yang masuk ni lebih smooth, kurang rintangan, kurang halangan, power yang dihasilkan pun boleh lebih lagi. Kita boleh menghasilkan lebih power. Ataupun kalau udara yang masuk lebih sejuk pun boleh menghasilkan lebih power. Sebab udara yang lebih sejuk tu lebih mampat, lagi banyak oksigen dalam tu, dan lebih banyaklah power yang boleh dihasilkan. Ambil satu contoh. Contoh kita modify air filter. Okay, korang pernah dengar tak tentang high flow ataupun short ramp ataupun cold intake? Itulah antara modifikasi yang boleh dibuat dekat air filter untuk menghasilkan lebih power. Saya ulang balik perkataan saya ni. Kalau kita modify air filter ni, mungkin kita akan menghasilkan lebih power. Tapi untuk rasa masa bawa tu belum tentu lagi. Sebab power yang naik tu mungkin dalam 2 ke 3 horsepower je. Korang rasa tak 2-3 horsepower naik tu? Tak tentu lagi kan. Okay, jadi saya nak tanyalah, siapa-siapa yang pernah modify air filter ni, korang mungkin boleh tulis kat ruang komen, korang rasa tak kenaikan horsepower tu, ataupun sama je tak rasa pun. Okay, itulah salah satu contohnya. Okay, lepas ni mungkin saya akan terangkan tentang jenis-jenis air filter yang ada kat pasaran, catalytic converter, muffler, macam mana berfungsi. Kalau korang ada apa-apa yang korang tak faham tentang video ni, korang boleh tulis kat ruang komen. Dan saya bagi tahu sekali lagi, kalau korang belum tengok video saya tentang bagaimanakah enjin kereta berfungsi, harap korang boleh tengok juga. Kalau korang rasa korang dapat sesuatu daripada video ni, korang boleh tolong saya dengan klik like dan subscribe channel ni. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.